Si Kyong seperti tadi juga kita dapat lihat di mana dia cuba melakukan breakaway untuk menjarakkan diri di antara pelumba-pelumba lain. Kalau dalam keadaan begini, mereka mungkin akan bersama kembali untuk keempat pelumba ini mungkin akan bekerjasama sehinggalah ke garis penamat. Yang pastinya pelumba-pelumba daripada peloton ini terutamanya yang dibarisi oleh 3 Pro Tour team. Ya. Daripada Tinkoff, Astana dan juga Dimension Data. So mereka inilah yang akan mengemudi peloton sebenarnya yang kita dapat lihat sebentar tadi pada awalnya. Dan mereka inilah mungkin akan mengejar kerana mereka mempunyai cukup pelumba-pelumba pakar pecut sebenarnya yang akan memberikan persaingan di garis penamat nanti. Baik, kita akan menanti kedudukan kom yang terakhir, kom ketiga yang telah pun berakhir sebentar tadi pada 23 km terakhir. Jadi sekarang ini para pelumba menuruni bukit dan kalau kita lihat bagaimana 4 pelumba cuba untuk menggunakan momentum tersebut bagi menjarakkan diri dari lain pelumba, khususnya pelumba peloton ni sekarang ini. Jadi itulah kedudukan semasa peringkat yang pertama. Peringkat yang pastinya memberikan kelebihan kepada pelumba-pelumba pecut untuk beraksi ataupun menamatkan saingan pada peringkat yang pertama ini. Jadi inilah kelibat para pelumba. Yang kelihatan 115 ialah dari Skydive Dubai, iaitu Mahir Hasnawi yang agak ketinggalan. Sambil beliau cuba untuk memberikan ataupun terus mengejar 3 pelumba yang berada di hadapan. Persaingan yang cukup hebat ketika ini antara Wong Mei Ying dan juga Loh Si Kyong. Sambil Loh Si Kyong telah berada di depan sedikit menggunakan momentum untuk menggerakkan diri. Jadi apakah sebenarnya strategi yang anda lihat ketika ini yang cuba dilakukan oleh Si Kyong? Okey, kalau dari apa yang saya lihat Loh Si Kyong sebenarnya kalau kita lihat di peringkat zon pecutan, zon pendakian, dia tidak mengambil sesuatu yang mengeluarkan tenaga beliau. Dan ini adalah laluan kita dapat lihat di skrin. Laluan pada hari ini yang akan bermulanya pada pagi tadi jam 10 pagi. 24 km terakhir, di mana di sinilah perubahan sebenarnya dilakukan. Sebelum ini laluan sebenarnya akan melalui wing, tetapi tidak kerana baik pulih di jalan berkenaan. Dan kita perhatikan sekarang ini pelumba negara Loh Si Kyong yang memang cukup berpengalaman, yang cuba untuk melakukan sejarah tersendiri untuk memenangi peringkat yang pertama ini. Tapi kita cuba melihat juga bagaimanakah jarak yang berjaya dipisahkan antara Si Kyong, pelumba berusia 29 tahun yang berlahir di Kelantan. Kalau kita perhatikan, beliau pernah muncul juara jersey kuning keseluruhan Jajah Malaysia pada tahun 2013. Ya, inilah Loh Si Kyong. Seperti saya katakan tadi, beliau hanya relax berada dalam kelompok yang pertama ini di antara kalangan 4 pelumba. Dan sekarang ni bila peringkat zon pendakian yang terakhir, beliau terus melakukan breakaway secara mungkin 100%, mungkin 95% untuk beliau terus berada di hadapan. Dan sekarang ni kita dapat lihat hanya bersorangan Loh Si Kyong. Apakah risiko yang diambil oleh Si Kyong? Kerana kalau kita lihat, paling baik sebenarnya untuk melakukan breakaway kumpulan hadapan ialah 8 pelumba. Jadi mereka dapat berehat seketika untuk berikan pelumba lain mengambil alih tugas untuk menarik pelumba. Jadi dengan beliau kesorangan, satu risiko cukup besar cuba dilakukan oleh Si Kyong. Ya, inilah yang dikatakan kadang-kadang dalam lumba basikal ini, apabila dia berjaya melakukan meloloskan diri secara seorang diri ataupun breakaway, dan kebarangkalian juga apabila peloton menangkap pelumba-pelumba lain dan mereka kadang-kadang mungkin memikirkan hanya seorang saja pelumba yang berada di hadapan, iaitu pelumba Malaysia, kemungkinan besar boleh sampai seorang diri ke garis penamat dan akan ditangkap. Itu perkara biasa bagi dalam sukan berbasikal dia. Baik, inilah keputusan rasmi kom yang ketiga di SIG yang menyaksikan bagaimana Wong Mei Ying dengan 6 mata di tempat pertama, diikuti Loh Si Kyong 4 mata. Di tempat ketiga 2 mata ialah Mahir Hasnawi dari pasukan Skydive dan juga Adik di tempat yang keempat dengan 1 mata. Jadi peloton sekarang ini pastinya akan cuba menggerakkan kayuhan mereka, akan cuba bergerak ataupun mempertingkatkan kayuhan kerana tidak mahu membiarkan 4 peserta, terutamanya Loh Si Kyong sekarang ini yang berada di hadapan. Sampai keputusan semasa untuk Raja Bukit, Wong Mei Ying di tempat pertama pastinya akan menyarung jersey merah selepas ini dengan 14 mata. Dan seterusnya ialah Loh Si Kyong di tempat yang kedua dan juga Mahir Hasnawi di tangga yang ketiga. Jadi Loh Si Kyong bersorangan. Dia mengambil risiko untuk melakukan attack bagi memisahkan diri daripada 3 pelumba yang telah pun berjaya ditinggalkannya ketika ini, khususnya Wong Mei Ying. Tetapi persoalannya, apakah Loh Si Kyong mampu untuk mengekalkan kedudukan ini ataupun mempertahankan kedudukan ini menuju ke garis penamat Musairi?
Ya, kita juga nantikan di manakah berapakah jarak masa yang ditinggalkan oleh Lo Sikyong sekarang ini, dan sekarang ini kita dapat lihat dia sekarang ini adalah pelumba daripada Astana yang sedang mengemudi daripada peloton yang menarik bersama dengan pasukan daripada South East ataupun Tinkoff yang berada di hadapan untuk mengejar semula kelompok yang pertama, pelumba-pelumba yang sudah pun mendahului sekarang ini. Perhatian terus diberikan kepada Sikyong. Beliau menoleh ke belakang. Perhatikan bagaimana Wong Mei Ying dan juga dua lagi pelumba turut berada di sana. Sambil Sikyong akan cuba untuk mempertahankan kedudukan ini. Namun kelompok peloton turut menarik untuk berkatakan apabila Arman Kamshaev, pasukan Astana nombor 14, merupakan pendaki sedang mengepalai leleng pelumba, khususnya kelompok besar kumpulan peloton sekarang ini. 21 km untuk menuju ke garis penamat, dan kita dapat saksikan bagaimana kedudukan para pelumba yang terus melakukan kayuhan. Ini menunjukkan bahawa pelumba di hadapan cuba menarik pelumba belakang agar melakukan kayuhan lebih laju. Mereka sering bertukar bersilih-silih berganti untuk menarik peloton dengan kadar kelajuan yang mereka akan tambah sedikit demi sedikit untuk kelajuan itu dinaikkan sehinggalah mereka dapat menangkap kesemua pelumba yang sedang mendahului di hadapan dalam peringkat yang pertama ini. Bagi Lo Sikyong, tahun 2008-2009 menyertai pasukan Marco Polo Cycling Team, dan seterusnya 2010 bersama pasukan berkenaan hinggalah 2011, dan OCBC Singapore Continental Cycling Team pada tahun 2013 dan 2014 dengan Giant Shimano yang beraksi dalam World Tour, dan juga satu lagi pasukan ACG Racing pada tahun lalu. Jadi inilah 20 km menuju ke garis penamat peringkat yang pertama. Sambil kita melihat bagaimana Behera Asdawi dari pasukan Skydive Dubai sekarang ini yang cuba untuk mengejar Lo Sikyong yang berjaya memisah ataupun melakukan attack di penghujung 24 km terakhir. Ini dia sekali lagi kita dapat lihat 17 km yang terakhir. Lo Sikyong yang bergerak begitu laju sekarang ini untuk memastikan kedudukan kayuhan beliau sentiasa dalam konsisten supaya dia tidak dapat ditangkap oleh kelompok ataupun peloton yang sedang mengejar daripada pelumba-pelumba profesional daripada Pro Tour sebenarnya yang sedang dibarisi di hadapan dalam peloton tadi. Jadi inilah kedudukan yang dapat kita ataupun posisi yang dapat kita lihat dan saksikan bagaimana Lo Sikyong akan cuba membuktikan bahawa dirinya masih lagi bernilai untuk pasukan kebangsaan dengan pengalaman yang cukup luas, menimba pengalaman khususnya pada tahun 2014 bersama pasukan yang beraksi dalam World Tour, iaitu jelajah tertinggi sekali dalam UCI. Sambil itu kita lihat juga bagaimana nombor 55 para pelumba khususnya dari pasukan South Venezuela yang sekarang ini berada di kedudukan 45 saat di belakang Chaser, iaitu 3 pelumba yang ditinggalkan oleh Lo Sikyong 8 saat berada di hadapan pelumba ataupun kelompok pendesak. Jadi kedudukan ini Razdi hanya 45 saat daripada peloton dengan pengejar, dan pengejar pula hanya 8 saat dengan Lo Sikyong. Jarak ini cukup sukar bagi saya kalau saya dapat lihat di sini untuk Lo Sikyong mengekalkan kedudukan dia di tempat yang pertama sehinggalah ke baling nanti, dan pastinya dia akan ditelan sebentar nanti. Apapun itu bergantung kepada kekuatan mental Lo Sikyong sendiri. Apakah beliau mampu untuk mengeras segala kudrat yang ada bagi memastikan sejarah dapat dicipta untuk beliau memuncul setidaknya satu peringkat pada jelajah kali ini. Itulah yang kita ingin saksikan untuk Jesse Till, Color of Speed dari BSN. Yang cukup menarik kali ini BSN bersama dengan Lecur di Langkawi 2016 untuk bagi kategori Raja Pecut. Jadi penjenamaan semula dengan warna teal. Kalau sebelum ni kita tahu Raja Pecut mula-mula hijau, kemudian biru, dan sekarang ni yang ketiga warna teal yang mungkin kita harap kekal untuk tempoh 2 ataupun seterusnya. Atau seterusnya lah. Okey. Apapun Sikyong sekarang ini terus kita perhatikan bagaimana dua pelumba yang tidak mahu ketinggalan turut berada di sana. Kita juga dapat melihat bagaimana Wong Mei Ying yang suatu ketika dan sekarang ini mendahului lane pelumba. Dan kalau kita lihat dari segi pecutan, dari segi mata untuk bergelar Raja Pecut dengan 13 mata, sambil Muhammad Adik di tempat kedua dengan 11 mata, dan juga Mahir Asnawi di tempat yang ketiga dengan 5 mata. Okey, inilah kedudukan 16 km saja lagi. Peloton yang diketuai sekarang ini adalah pelumba daripada Astana, iaitu yang memakai jersey bernambah 14. Arman Kamshaev dari Kazakhstan yang mempelai pelumba dari pasukan Southeast Venezuela, yang terdiri pastinya perhatian nanti adalah kepada
pendaki mereka, tetapi Jacob Maresco masih belum lagi beraksi ataupun tidak akan menunjukkan kemampuan ketika ini. Yang penting ialah beliau berada dalam kelompok peloton ataupun kelompok hadapan untuk mendapatkan saingan. Sambil perhatian untuk pasukan South Venezuela ialah Giuseppe Ponce yang harus diberikan perhatian untuk Jesse Till nanti, kerana beliau adalah antara pelumba terbaik untuk pecutan bagi pasukan Southeast yang berbekalan di Itali. Jadi peringkat yang pertama ini yang bermula daripada kanan ke paling sudah kita akan pastikan pastinya kita akan dapat melihat di mana persaingan yang cukup hebat yang ditandingi dipertandingkan pada hari ini, iaitu pelumba-pelumba daripada pasukan Astana dan juga pelumba-pelumba daripada yang tidak ketinggalan iaitu United Healthcare dan South East juga One Pro Cycling, di mana 4 pasukan ini yang membarisi pelumba yang cukup hebat dalam pecutan di mana di garisan penamat nanti. Jadi Loh Si Kiong masih lagi memimpin perlumbaan. Beliau cuba untuk terus mengekalkan kedudukan ini, dan kita pun dapat melihat bagaimana 11 saat sekarang ini Loh Si Kiong meninggalkan 2 pelumba yang bertindak selaku dalam kumpulan pendesak yang turut berada di tengah. Sambil itu peloton masih lagi ketinggalan di belakang. Itulah usaha yang berterusan yang perlu dilakukan oleh Si Kiong, kerana beliau telah pun memedam impian untuk memperolehi sekurang-kurangnya peringkat yang pertama ini. Jadi beliau memulakan attack pada kilometer ke-24 untuk memisahkan, membentuk, meninggalkan 3 lagi rakan dalam kumpulan pendahulu pada ketika itu. Ya, sekarang ini kita dapat lihat di mana peloton ini bergerak dengan begitu pantas sekarang ini untuk mengajar ke semua pelumba-pelumba yang sudah pun melakukan breakaway daripada peringkat awal daripada sprint yang pertama lagi. Dan pelumba-pelumba ini seperti Astana, seperti yang kita dapat ketahui sebelum-sebelum ini, di mana sambil itu ada insiden yang membabitkan 5 pelumba, termasuk seorang pelumba kebangsaan kalau saya sempat lihat tadi. Sambil perhatian terus kepada peloton, kerana inilah kedudukan sebenar di mana posisi pelumba ataupun raja pecut untuk pasukan masing-masing berada di sini. Kamshaev masih lagi memimpin pelumba dalam peloton sambil turut diikuti 4 pelumba dari pasukan Southeast, dan kita tidak dapat melihat lagi kelibat Andre Guardini hingga setakat ini. Di manakah posisi sebenar Andre Guardini, pelumba yang berjaya mencatatkan 18 kejuaraan, 18 peringkat dalam 5 tahun 5 penyertaannya sebelum ini. Itulah yang saya nak sebutkan tadi daripada Astana sebenarnya. Jadi Astana ini membariskan pelumba yang tidak pernah putus selama 5 tahun 6 tahun ini dalam Tour de Langkawi, iaitu Andrea Guardini. Jadi selain pada Guardini, nama-nama lain yang turut disebut mampu untuk menggugat beliau ialah Matthew Goss dari pasukan One Pro Cycling Team. Begitu juga dengan Peyton Jones, dan harus diingat bagi pasukan Skydive ini pelumba Itali Andre Pagliani turut harus diberikan perhatian juga, selain daripada John Murphy dari pasukan United Healthcare. Jadi itulah antara beberapa pelumba yang sempat disebutkan yang pastinya akan cuba untuk merampas ataupun merebut Jesse Till Carlos Speed untuk edisi yang pertama ataupun edisi ke-21. Sambil itu Giuseppe Ponce dari Southeast Venezuela yang sekarang ini memimpin perlumbaan. Sambil kita dapat melihat berapa 2-4 lagi rakannya turut berada di sana. Jadi itulah kedudukan semasa ketika ini, 14 km, 13 km menuju ke garis penamat, dan mereka telah pun berkayuh selama 4 jam 9 minit 48 saat. Dan harus diingat juga pada perlumbaan kali ini daripada pasukan Rapat Professional Cycling, di mana mereka terdapat di situ orang lama sebenarnya dalam Tour de Langkawi, iaitu Graham Brown yang sering saja menjadi lead out kepada pasukan-pasukan yang beliau turut serta. Dan kali ini difahamkan dia iaitu Brenton Jones, iaitu pelumba yang bakal memuncut dengan lajunya pada peringkat terakhir di balik nanti, di mana Graham Brown lah akan menjadi ikon mereka ataupun idola mereka untuk menarik ataupun lead out bagi Brenton John bagi pasukan Rapat Professional Cycling. Bila kita menyebut tentang lead out ni, peranannya cukup penting. Beliau akan berkayuh hingga ke penghujung 500 meter terakhir sebelum membuka ruang kepada sprinter sebenar untuk memecut dan seterusnya mencelah untuk menamatkan perlumbaan. Jadi itulah peranan lead out rider dalam perlumbaan kali ini. Terdapat beberapa peranan juga yang boleh kita kongsikan, Musari, antaranya domestik, King of the Mountain dan sebagainya, Raja Pucuk, Raja Bukit dan sebagainya.
Jadi itulah yang diperkatakan lead out ini. Mereka inilah yang sering membawa ataupun menarik pelumba mereka bagi pecutan yang terakhir di gasan penamat. Seperti yang saya katakan tadi, Graham Brown ini adalah pelumba yang cukup berpengalaman, terutamanya sekali di Litua di Langkawi sebenarnya, yang sejak daripada pasukan Panaria sebelum ini yang beberapa tahun yang lalu sehinggalah sekarang dia masih lagi bersama dengan Litua di Langkawi, tetapi berbeza pasukan. Jadi itulah kelibat pelumba yang cukup berpengalaman. Beliau pernah menjuarai Litua di Langkawi sebanyak 9 kali, 9 peringkat sebelum ini pada tahun 2002, 2003, 2005, berusia 36 tahun. Ya. Jadi itulah kehebatan dan juga bagaimana peranan yang dimainkan oleh pelumba yang berasal dari Australia. Pernah bersama pasukan Belking Pro Cycling Team untuk pasukan World Tour ataupun Pro Tour beberapa tahun sebelum itu. Jadi Kamsaev masih lagi di depan. Di manakah kedudukan Andrea Gordini, begitu juga Ruslan Lubaev dari Kazakhstan yang dianggap dua pelumba terbaik untuk pecutan bagi pasukan Astana Pro Team kali ini. Sambil itu tidak ketinggalan, harusnya perhatian juga boleh diberikan kepada Lawrence di Verse. Sambil kita lihat sekarang ini kedudukan bagaimana pelumba nombor 14 sebenarnya menggantikan tempat Kamsaev ataupun pelumba yang beraksi pada ketika ini. Jadi senarai untuk para pelumba bagi pasukan Astana ada berubah sebenarnya. Dayasa Omirkazov nombor 14 yang mengambil alih tempat ataupun sebelum ini diletakkan pilihan ialah Arman Kamsaev. Jadi kedudukan semasa 1 minit di antara pelakon dan juga pendahului iaitu Lo Si Keong sekarang ini 11 km untuk ditamatkan, di mana para pelumba sekarang ini sedang menuju ke Pekan Baling dari Kupang. Jadi itulah kedudukan dan keadaan sambil kita melihat bagaimana Lo Si Keong sekarang ini yang masih lagi kekal untuk berada di hadapan, sambil terdapat 3 lagi pelumba yang berada di belakang yang harus diberikan perhatian, sambil mungkin kedudukan semasa 15 saat di antara Chaser ataupun Lo Si Keong dan juga 3 pelumba yang berjaya dipisahkan oleh Si Keong pada 24 km yang terakhir. Jadi hanya tinggal lebih kurang dalam 10 km sahaja lagi untuk mereka melambangkan 11 km sahaja lagi untuk Lo Si Keong untuk menamakan, dan kita dapat lihat 10 km terakhir sekarang ini. Lo Si Keong 10 km terakhir 1 minit ditinggalkan dengan peloton. Sukar. Besar kemungkinan ya, Lo Si Keong boleh sampai sekiranya beliau Kekal. dapat kekal dengan kelajuan yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh Lo Si Keong, maka dia akan berada di podium sekiranya beliau dapat mengekalkan kelajuan. Dalam setakat ini kita dapat lihat peloton masih lagi jarak 1 minit. 10 km agak sukar sedikit. Sekiranya peloton tidak meningkatkan kelajuan sekitar 60 km sejam, tidak akan dapat menangkap Lo Si Keong. Jadi pelumba dari Pasir Putih Kelantan ini, Kolekrai Ya. yang pastinya akan cuba untuk mencipta satu lagi sejarah untuk dirinya. Pernah memiliki jersey kuning jelajah Malaysia 2013, pernah memenangi salah satu peringkat di Tour of Singkarak pada tahun 2013 dan juga salah satu perlumbaan Tour of Thailand pada tahun yang sama. Jadi Lo Si Keong adalah antara pelumba yang sekarang ini berusaha untuk menempatkan ataupun mat nama dalam sekurang-kurangnya memenangi satu peringkat dalam LTDL. Sambil kalau kita lihat bagaimana terdapat tumpukan putih garam ataupun bagaimana sebenarnya di baju. Biasanya sebenarnya hari ini cuaca keadaannya cukup panas. Dan berangin. Jadi bila berpeluh, air peluh tu kering, jadi nampak garam berada di jersey mereka. Jadi inilah bagaimana kehangatan Perlumbaan terhebat Asia dibawakan sekali lagi untuk edisi ke-21 Le Tour di Langkawi 2016. 9 km untuk ditamatkan, 4 jam 15 minit 9 saat. Mereka telah pun mulakan kayuhan sejak jam 10 pagi tadi. Jadi inilah kedudukan bagaimana kita lihat 211 pelumba negara yang turun berada di sana ialah Fauzan Ahmad Lutfi yang tidak mahu ketinggalan. Jadi Fauzan adalah rakan sepasukan termasuk Amir Mustafa, Nick Azwan dan juga Nur Aiman serta Muhammad Nazrin untuk pasukan Malaysia. 9 km saja lagi. Lo Si Keong sedang diberitahu oleh pihak komisar mungkin kedudukan beliau dengan peloton 1 minit seperti yang kita dapat lihat tadi, dan yang mungkin terakhir
Selepas ini kita akan dapat lihat sebab di mana peloton sebentar tadi telah pun dikemudi oleh pasukan daripada Bardiani dengan South East. Adakah mereka dapat mengekalkan ataupun mendekatkan jarak mereka dengan Loh Si Kiong? Sama-sama kita saksikan. Jadi sekali lagi pasukan Southeast Venezuela sekarang ini memimpin perlumbaan secara begitu lama. Pelumba 55 yang pastinya menarik lain pelumba iaitu Gespe Fonze dari pasukan Southeast. Sambil dari pandangan belakang kelompok peloton dapat kita lihat berapa pelumba, tetapi kelibat yang ingin kita lihat di manakah kedudukan Andrea Gordini masih lagi belum sempat ataupun belum dapat kita perhatikan. 8 km terakhir, masih lagi Loh Si Kiong yang sedang mendahului pelumba-pelumba lain. 132 pelumba kesemuanya. Jarak sekarang ini peloton dengan Loh Si Kiong sudah pun 28 saat sahaja lagi untuk dikejar oleh mereka. Dan ini ternyata 8 km terakhir ini Loh Si Kiong akan ditelan. Jadi itulah usaha yang cuba dilakukan, tetapi sayang sekali kalau kita lihat beliau tidak banyak bantuan. Kerana untuk melakukan attack ataupun membentuk kelompok besar sempat melambai. Jadi itulah usaha yang boleh dilakukan oleh Si Kiong. Dan sekarang ini beliau pastinya akan membiarkan saja gerombolan pelumba-pelumba yang berada di belakang untuk menelannya. Berbaki 8 km untuk ditamatkan. Sambil itulah ini antara barisan pelumba yang terus memberikan mempertingkatkan kayuhan mereka untuk terus memimpin peloton bagi menangkap Loh Si Kiong yang berjaya meloloskan diri 24 km terakhir membentuk selaku pelumba pendahulu. Ya, inilah yang cukup menarik pada kali ini, pelumba daripada negara kita Malaysia sendiri, pelumba kebangsaan yang pada peringkat awal hari ini di peringkat yang pertama, mereka sudah pun menunjuk belang mereka sebenarnya walaupun tidak sampai ke kesan penamat terlebih dahulu. Dan Loh Si Kiong tahniah. Dan sekarang ini pelumba-pelumba daripada kelompok peloton yang diketuai oleh pasukan daripada Pro Continental iaitu Bardiani yang jersey berwarna hijau. Ini adalah pelumba juga yang pernah bertukar-tukar nama pasukan daripada sejak dulu bersama dengan kita dalam Legend Langkawi. Jadi peloton sekarang ini makin menghampiri 28 saat yang berjaya dipendekkan, disingkatkan antara mereka dan juga Loh Si Kiong. Jadi inilah antara pelumba-pelumba yang turut dapat kita perhatikan siapakah yang turut berada di sana. KSPO turut berada di situ. Begitu juga dengan pelumba dari pasukan Heng Chiang yang tidak mahu ketinggalan. Tapi kelibat Andrea Gordini masih belum kelihatan. Sambil dua pelumba lain turut mengintai ruang dan juga peluang untuk melakukan sesuatu. Tapi pelumba dari pasukan Bardiani masih lagi terus kekal di depan sambil beberapa pelumba di belakang. Dengan 6 km untuk mereka menamatkan saingan. Tetapi yang menarik untuk kita perkatakan ialah kilometer terakhir, 1 kilometer terakhir, selekoh yang cukup tajam menuju ke 500 meter yang terakhir. Sekarang mereka mungkin 6 km terakhir, jalan ini hanya straight ataupun lurus sahaja. Dan 300 meter terakhir mereka akan membelok ke kanan sehinggalah ke kesan penamat. Selekoh yang cukup tajam ini adalah satu yang cukup menarik sebenarnya bagi sprinter ataupun pakar-pakar pecut ini yang dengan skill mereka, kekuatan mereka, terutama sekali yang ketika mereka dibawa oleh lead out mereka. Dan pastinya kita masih lagi menunggu di manakah Andrea Gordini daripada pasukan Astana. Dan biasa dalam kelajuan begini dalam sekitar 5 km terakhir ini nak memasuki 5 km terakhir, termasuklah 2 atau 3 km terakhir, kelajuan mereka boleh mencecah 60 km sejam untuk sebelum mereka menamatkan di garisan penamat nanti di jalan Syed Shah ini. Jadi peranan pelumba domestik masih lagi diteruskan ataupun dikekalkan. Mereka akan cuba membawa pelumba pecut utama mereka berada pada posisi terbaik, khususnya pada 1 km terakhir sebelum menuju ke 300 meter. Selekoh terakhir, selekoh ke kanan yang cukup tajam yang perlu diberikan tumpuan, khususnya bagi pelumba-pelumba pecut bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini. 4 jam 19 minit 30 saat. Itulah bagaimana mereka telah pun berkayuh sejak 10 pagi tadi. Ya, 4 jam seperti Rasdi berkata tadi, 4 jam 19 minit 30 saat. Jarak lebih kurang 6 km terakhir ini di mana pelumba-pelumba, dan kita dapat lihat seperti mana yang sekarang sudah pun berada di hadapan pasukan Tinkoff yang sudah pun membariskan kedudukan dari 5 km terakhir ini, membariskan pelumba-pelumba mereka untuk menarik pakar pecut mereka dan selaku lead out yang akan membawa pelumba
pecut yang akan terus sebentar nanti dibaling. Dan juga kita dapat lihat South East juga membariskan pelumba-pelumba mereka. Bardiani juga berada di situ, dan Astana, di manakah pasukan Astana yang kita nantikan untuk membawa Andrea Guardini. Dan kita dapat lihat sebenarnya Astana masih lagi berada di sedikit dia di belakang, bersebelahan dengan Tinkoff Saxo. Bukan Tinkoff Saxo sebenarnya, Tinkoff sudah pun berada di hadapan untuk membariskan pelumba-pelumba mereka. Dan juga itu juga dengan pelumba dari United Hackett yang baju biru putih berada di tengah itu. Sekarang ini cuba untuk berada ataupun meletakkan posisi terbaik. Kalau kita lihat di sini strategi akan digunakan. Bagaimana ada 3-4 barisan para pelumba. Jadi apa advantage pada pelumba yang di bahagian mana? Inilah ya strategi bagi setiap pasukan ketika memasuki 5 km terakhir. Mereka akan membariskan pasukan mereka untuk menarik pelumba pakar pecut mereka. Seperti contohnya daripada pasukan Astana, mereka akan membaris sebentar, nanti kita akan dapat lihat di mana mereka akan membaris atau 2, 3, 4 orang pelumba, di mana kedudukan ketiga ataupun keempat itu adalah pelumba pakar pecut mereka seperti Andrea Guardini, seperti pelumba-pelumba daripada yang sekarang ini kita dapat lihat putih hitam itu daripada One Pro Cycling yang sedang mereka mungkin menarik Magicos. Magicos inilah yang akan memastikan kedudukan mereka di tempat pertama, kedua, ketiga atau sebaliknya di gasan penamat nanti. Baik, inilah kedudukan yang cukup menarik untuk diperkatakan, di mana peranan pelumba-pelumba domestik terus dikekalkan. Mereka akan melihat di manakah sprinter utama mereka. Andrea Guardini turut berada di pertengahan kalau dapat diperhatikan. Sambil itu beberapa pelumba terdapat yang cuba dilakukan pada ketika ini. Perhatikan bagaimana pelumba yang telah cuba untuk melakukan attack lebih awal tetapi tidak dibenarkan oleh lain pelumba, khususnya daripada pelumba Dimension Data daripada Afrika Selatan yang tidak mahu ketinggalan. Okey Rasdi, di sini kita dapat Van Vick ya, pasukan yang pertama kalinya berada di Lecco di Langkawi, iaitu daripada Brazil saya rasa. Ya, itu Van Vick dan juga Dimension Data yang sekarang ini berada sedikit sebelah kanan, yang tidak membiarkan pasukan Van Vick ini pergi terlebih dahulu. Dan sebenarnya Van Vick ini sedang menarik kelajuan yang ditambah untuk peloton ini, dan pastikan pelumba pakar pecut mereka, kita masih belum kenal siapakah pelumba mereka dari segi pakar pecut ini di peringkat akhir di gasan penamat nanti, kerana mereka ni dah buat kali pertama bersama dengan kita di Lecco di Langkawi. Bagi pasukan Van Vick Soul Cycle, mereka mengharapkan Francisco Camaro adalah merupakan antara pelumba pecut mereka yang diharapkan pada edisi kali ini. Dengan 3 km menuju ke garis penamat, semakin menarik, semakin hebat dan semakin mendebarkan. Itulah yang boleh digambarkan ketika ini, dengan persaingan yang semakin terbuka untuk setiap 22 pasukan untuk meletakkan pasukan masing-masing. Aisan sekarang ini berada di pertengahan. Mereka memimpin perlumbaan sambil cuba dituruti oleh pasukan Dimension Data dari Afrika Selatan yang tidak mahu ketinggalan. Sambil kita lihat bagaimana pertukaran posisi kedudukan mereka yang cuba berada di tengah, di tepi dan juga di sebelah luar. Jadi inilah kedudukan semasa Heng Xiang juga tidak mahu ketinggalan, turut berada di luar sedikit. Sambil lain-lain pelumba cuba sekarang ini untuk meletak ataupun mengatur strategi menuju ke garis penamat usai. Ya, inilah strategi bagi setiap pasukan, dan kita dapat lihat yang serba merah hitam itu adalah pasukan daripada Drapat Professional Cycling daripada Australia, yang di mana di sini yang saya ingin lihat sebenarnya, kerana Graham Brown ini adalah bakal lead out bagi pasukan di mana yang dia sertai, di mana sprinter mereka ataupun pakar pecut mereka iaitu Brenton Jones yang bersedia bersama dengan Graham Brown. Graham Brown ini cukup hebat dan cukup pintar ketika untuk sampai ke gasan penamat dan menarik pelumba pakar pecut mereka. Kita pernah melihat bagaimana beliau membantu Theo Bos untuk muncul juara 2 peringkat dalam siri LTDL suatu ketika dahulu. Jadi itulah peranan yang dimainkan oleh Graham Brown dari Australia, dan sekarang ini beliau akan terus memberikan perhatian khususnya kepada pasukannya Drapak Professional dari Australia. Cukup mendebarkan sekarang Razi. 2 km terakhir. Jadi itulah Slinish. Semakin menarik, perhatikan bagaimana kedudukan sekarang ini. Para pelumba turut cuba untuk menempatkan diri di peringkat awal. Sambil itu kelibat Andrea Guardini turut berada di belakang sedikit, dapat diperhatikan sekarang. Begitu juga dengan beberapa pasukan daripada lain. Dan sekarang ini mereka sekarang akan masuk ke pekan balik 1 km. Dan inilah keadaan semakin menarik daripada pasukan United Hackett turut berada di situ. Siapakah yang cuba untuk berada di depan sedikit? Sambil itu pasukan daripada Drapak, iaitu
Graham Brown yang turut berada di depan sekali untuk menarik beberapa pelumba lain. Graham Brown sekarang ini cuba berada di depan sebab melihat di manakah kedudukan rakannya. Graham Brown masih lagi di depan dan pastinya akan cuba terus memberikan saingan. Dan sekarang ini menuju ke garis penambaan bagaimana Jason Bratton ataupun Graham Brown yang turut berada. Graham Brown sekarang ini cuba beri ruang kepada Jason Bratton tapi tidak, dia dipintas oleh beberapa pelumba. Andrea Gordini turut berada di situ. Perhatikan bagaimana hanyutan yang dilakukan oleh pelumba dari Astana yang berjaya melakukan pelumba di tempat yang pertama. Sambil itu di tempat kedua kemungkinan dari drop iaitu Brenton Jones di tempat yang kedua. Jadi demikianlah tadi berakhir peringkat yang pertama yang menyaksikan bagaimana Andrea Gordini berjaya untuk memintas di saat akhir menuju ke 50 meter terakhir dengan kedudukan yang semakin menarik. Bunch sprint dapat kita perhatikan. Itulah kehebatan dan juga kehangatan perlumbaan terhebat Asia Letu Dilangkawi 2015. Sambil lain pelumba yang sekarang ini menuju ke garis penambaan untuk menambahkan perlumbaan. Dan itulah kesudahan. Jadi bagaimana kesimpulan yang boleh dikatakan tentang 1 kilometer terakhir percaturan setiap pasukan? Ya, dari segi percaturan pasukan di mana Astana kita dapat lihat daripada 10 km terakhir di mana pasukan Astana tidak berada di hadapan kelompok peloton sebenarnya. Mereka hanya berada di kedudukan kedua pasukan ke belakang ataupun ketiga. Dan mereka mungkin mengatur strategi terlebih awal daripada segi perlumbaan dan mereka membiarkan Andrea Gordini dan memastikan Andrea Gordini mungkin sudah pun mengetahui di mana Graham Brown akan membawa pelumba mereka daripada dry park ini iaitu Brenton Jones yang juga berada di kedudukan top 3 ataupun top 5 sebentar tadi. Andrea Gordini daripada belakang terus memecut, terus memenangi di peringkat yang pertama di baling hari ini. Jadi yang menarik perhatian saya ialah selekor terakhir. Graham Brown sempat melihat di manakah kedudukan Brenton Jones, tetapi Brenton Jones agak ketinggalan di after dua pelumba lain. Jadi beliau sukar untuk meluruskan diri. Kerana itulah kalau kita lihat bagaimana kesilapan Graham Brown untuk membawa lead up mereka. Itulah Graham Brown. Nobody wants really to push with us, but anyway, we do a good job. We leave a good breakaway in the front for don't work too much. And then in the final, I was expected a bit less degrees in the last curve, no? And I take careful for don't crash, and then I pull and I do a good job, a good sprint, and it's nice to start in this way. You came in yesterday, you were saying that you didn't quite have all the lead-out train that you would want in the race with one GC contender, but that worked out today. Yeah, I saw that Maresco with his train was 2 on the left. I know that the last curve it was on the left, and every time we are closed, and I decide to take all of the right, and I take a good first train that they pull in the front, because I know that here it was so difficult to pull in the downhill, a bit downhill for go in the front in the last curve, and I take the last curve in third position, perfect for do my sprint. Tour de Langkawi is where we first really saw you come to prominence, and you just keep coming back regardless of how big your victories get. What is it that makes this race so special for you? Yeah, I think it's one of the best favorite races for me. And then after some races before, I come here in a good condition. Maybe this year I do a lot of races before. Now I stay well, but I hope that my condition is good from here until the last stage. Fantastic job today, well done. Thank you so much. Thank you. Well done. Good job. Berusia 26 tahun dari Itali, Andrea Gordini mencipta sejarah kali ini. Ke-19 peringkat yang pernah dimenangi dalam 6 penampilan bermula tahun 2011. Itulah yang dikatakan Andrea Gordini seperti yang kita dapat lihat ada di secara live hari ini, secara langsung di mana di baling Andrea Gordini menceritakan mengatakan dia watch out sebenarnya dengan pelumba daripada South East iaitu Jacob Maresco. Ya, Maresco, di mana Maresco ini adalah pelumba yang cukup hebat sebenarnya. All-rounder.
Bukit pun boleh, Bukit pun boleh, Pecut pun boleh. Inilah pelumba yang sebenarnya serba boleh dan dia pun juga banyak memenangi ya sebenarnya di jelajah-jelajah pada tahun lalu dan kali ini bersama dengan kita di Letup di Langkawi bersama dengan Southeast. Bagi Andrea Guardini, kalau boleh kita perkatakan sambil kita melihat bagaimana kelibat Loh Sik Kiong yang berjaya untuk memimpin perlumbaan pada 24 km terakhir, tetapi kedudukan itu tidak mampu dikekalkan oleh Sik Kiong kerana beliau telah pun menggunakan begitu banyak tenaga untuk memisahkan diri, khususnya selepas tamat sprint yang pendakian ketiga di Sik menuju ke garis penamat. Sambil itu inilah antara kelibat ataupun pelumba-pelumba khususnya dari beberapa pasukan yang cuba berada di situ, termasuk juga dari pasukan yang Southeast yang tidak mahu ketinggalan, di mana mereka berjaya membentuk satu kumpulan yang cukup baik di peringkat awal sebenarnya sebelum menuju ke garis penamat. Ya, bagi saya kalau Rasdi dapat lihat juga tadi di mana Loh Sik Kiong yang sudah pun melakukan breakaway di saat-saat akhir di 24 km terakhir, satu percubaan yang cukup bagus sebenarnya bagi pelumba-pelumba negara kita. Dan sekali lagi kita dapat lihat sebelum penamat bagaimana menuju ke seleko terakhir. Di sinilah segalanya bermula. Kita melihat mana Green Brown berada di pertengahan sedikit sambil cuba diapit oleh beberapa pelumba daripada Astana dan juga pelumba-pelumba lain. Jadi inilah yang meletakkan ataupun di mana strategi utama akan digunakan oleh lead out. Dan Green Brown sekarang ini berada di sebelah luar sekali, cuba untuk melihat di manakah kedudukan rakan sepasukan, khususnya kepada rakannya yang turut diberikan perhatian sambil kita melihat bagaimana kedudukan Green Brown sebab menoleh Andrea Guardini berada di tengah ketika ini. Seorang pelumba dari United Care turut berada di situ yang tidak mahu ketinggalan. Sambil itu kita lihat juga bagaimana Andrea Guardini yang secara tiba mungkin di sini dari belakang di tempat ketiga. Beliau melakukan henjutan dan juga pecutan. Seterusnya berjaya memintas beberapa pelumba, khususnya pelumba 28 iaitu dari pasukan Tinkoff, iaitu 82 yang daripada pasukan Drapac iaitu Brenton Jones untuk menamatkan saingan. Sambil itu di tempat ketiga ialah pelumba dari pasukan Skydive Dubai iaitu Andrea Paliani, seperti yang saya katakan di peringkat awal, berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Sambil itu inilah bagaimana hencutan yang dilakukan Andrea Guardini. Boleh anda perkatakan, Musairi? Ya, inilah pecutan yang terakhir ulang tayang yang disiarkan kepada anda. Pelumba Graham Brown yang sedang melakukan sebagai lead out seperti tadi daripada pasukan Drapac, dan pasukan beliau daripada Drapac iaitu pelumba yang menduduki tempat yang kedua iaitu Brenton Jones tidak sempat untuk memintas pelumba-pelumba, itu terutama sekali pelumba iaitu Andrea Guardini yang terlebih dahulu keluar dia sebelah kiri daripada peloton daripada kelompok di hadapan, iaitu Andrea Guardini daripada pasukan Astana berjaya menduduki tempat yang pertama dan diikuti tempat yang kedua iaitu pasukan daripada Drapac iaitu Brenton Jones, dan tempat yang ketiga Skydive Dubai iaitu Andrea Paliani. Jadi demikianlah tadi berakhir peringkat yang pertama sejauh 166.6 km dengan 3 zon pendakian dan 3 pecutan yang menyaksikan bagaimana Andrea Guardini berjaya meraih 15 mata di penghujung saingan. Kita masih menanti kedudukan sebenar, di manakah kedudukan Wang Meiyin, tetapi yang pasti jersey merah Raja Bukit akan menjadi miliknya. Begitu juga mungkin dengan pelumba terbaik Asia seandainya beliau berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang lebih hadapan daripada leleng pelumba peringkat Asia. Sambil itulah 3 pelumba yang telah pun kita ketahui yang berjaya menamatkan peringkat yang pertama diterajui oleh Andrea Guardini kejuaraan ke-19 dalam 6 penampilannya dalam LTDL kali ini. Sambil itu di tempat kedua ialah Brenton Jones dari pasukan Drapac. Sambil itu di tangga ketiga ialah Andrea Paliani 112 dari pasukan Skydive Dubai Pro Cycling Team. Jadi itulah kesudahan. Dan mungkin kalau boleh anda tak puas saya percaya melihat bagaimana hencutan dilakukan Andrea Guardini. Sekali lagi kami bawakan. Di sinilah segalanya bermula dengan di mana 500 meter terakhir menjadi penentu di mana Andrea Guardini berada di pertengahan sedikit sambil Green Brown mendahului leleng pelumba. Beliau sempat melihat ataupun menoleh di manakah kedudukan Brenton Jones yang sekarang ini agak ketinggalan diapit oleh leleng pelumba. Di sebelah luar United Healthcare turut berada di situ yang tidak mahu ketinggalan, dan sekarang ini Green Brown masih lagi dengan lead out. Tergelincir sedikit mungkin Brenton Jones memberi ruang kepada Andrea Guardini berada di pertengahan kerana beliau mengambil peluang untuk Green Brown seandainya membuka ruang untuk Brenton Jones, tetapi tidak, sebaliknya Andrea Guardini yang berada di situ. Jadi 200 meter yang terakhir di sinilah
Kita melihat bagaimana percaturan Green Brown berada di hadapan sambil ada Godini mula melakukan henjutan dan cuba untuk berada bersaing dengan Brenton Jones yang berada di hadapan sedikit sambil seorang lagi pelumba yang turut berada di situ. Lain-lain pelumba masih lagi ketinggalan. Andrea Godini sekarang ini mula mengangkat segala tubuh dan melakukan henjutan dan seterusnya berjaya memintas beberapa pelumba. Dan sekarang ini masih lagi agak ke belakang sedikit peserta United Care dan Andrea Godini pada ketika inilah beliau memecut laju sambil diteruskan oleh oleh Brenton Jones di tempat yang kedua. Sambil itu di tempat yang ketiga ialah Andre Paliani dari pasukan Skydive Dubai. Ya, inilah strategi seperti mana kita dapat lihat daripada pasukan rapat, iaitu dua kesilapan dilakukan oleh Brenton Jones di mana Green Brown dah berada di depan. Mereka tidak selaku lead out tetapi kedudukan beliau tidak berada di belakangnya. Skill yang ditunjukkan oleh Green Brown ketika mengambil selekor terakhir 500 meter terakhir 300 meter terakhir tadi, belok ke kiri. Green Brown memang cukup berani dan skill yang ditunjukkan oleh beliau susah sebenarnya, sukar bagi pelumba-pelumba lain untuk mengikuti rapat mencelah. Sedangkan kalau dapat dilihat pelumba daripada rapat sendiri, iaitu pelumba yang di tempat yang kedua, Brenton Jones, dia sedikit lambat untuk berada di belakang, sebenarnya di belakang Green Brown, dan dia berada di kedudukan yang ketiga atau keempat seperti tadi. Dan sedikit kita dapat lihat pelumba Jones ini ataupun Brenton Jones ini sedikit menolak tadi sebentar sedikit kepada Andrea Godini, kerana Andrea Godini terlebih dahulu memasuki di belakang pelumba yang di tempat yang ketiga, iaitu Andrea Paliani daripada pasukan Skydive Dubai. Jadi Rasdi, satu lagi sejarah baru dicipta oleh Andrea Godini yang pasti sukar untuk diatasi leleng pelumba hingga setakat ini dengan 19 peringkat yang berjaya dilakukannya dalam 6 penampilan bermula daripada tahun 2015. Jadi itulah pelumba berusia 26 tahun. Jadi sebelum kita memperkatakan lagi ataupun melihat upacara penyampaian hadiah, kita kembali semula bersama Azlan di studio. Terima kasih Rasdi dan juga Musairi Musa. Jadi secara terperincinya telah pun digambarkan oleh dua rakan saya yang mana perlumbaan untuk peringkat yang pertama bermula dari Kanga berakhir di Pekan Baling tadi, menyaksikan pelumba yang saya nyatakan di awal tadi telah pun berjaya meletakkan sekali lagi berada selaku pelumba yang terbaik untuk peringkat pertama dan juga berada di podium. Andrea Godini mengumpul 19 peringkat setakat ini sejak 2011, 6 penampilannya dan ini tahun ke-6 dan ternyata saingan dari pelumba muda masih belum mampu untuk menyaingi Andrea Godini. Namun perjalanan masih jauh kerana ini permulaan, kerana esok mereka akan kembali untuk saingan yang lebih getir. Peringkat yang kedua hinggalah pada 2 Mac nanti, iaitu peringkat yang ke-8. Untuk peringkat yang pertama ini, Andrea di tempat yang pertama, pelumba dari Drapac Professional Brenton Jones di tempat yang kedua, manakala di tempat yang ketiga Andrea Paliani dari Skydive Dubai menamatkan saingan di tempat yang ketiga. Kita akan nantikan acara penyampaian hadiah secara rasminya nanti dan juga kita akan melihat siapa akan menyarung 4 JC yang dinanti-nantikan, pecut juara keseluruhan, juga Raja Bukit maupun individu keseluruhan serta terbaik Asia. 4 jam 25 minit 57 saat, itulah catatan masa yang telah pun dilakukan oleh Andrea Godini untuk peringkatnya pertama. Jadi inilah koleksi peringkat yang telah pun dilakukan oleh Andrea Godini dan kita akan saksikan juga keputusan penuh untuk peringkat pertama dari Kanga ke Baling. Inilah secara rasminya Andrea Godini Astana Pro Team. 4 jam 25 57 saingan sengit diberikan oleh pelumba dari Drapac Professional Cycling Team Brenton Jones di tempat yang ketiga, pelumba yang berasal dari Itali mewakili pasukan Skydive Dubai Pro Cycling Team, iaitu Andrea Paliani. Sambil itu John Murphy serta di tempat yang ke-10 ada wakil Malaysia Harif Saleh untuk permulaan dengan 4 jam 25.57. Maksudnya beliau juga menamatkan saingan di kelompok hadapan. Jadilah untuk tetapan anda keputusan 10 terbaik untuk peringkat yang pertama secara keseluruhannya 166.6 km. Ini di tempat yang ke-11 pula yang dapat kita saksikan. Namun inilah sekali lagi
standing kedudukan untuk peringkat yang pertama. Didominasi didahului oleh pelumba yang berusia 26 tahun, Andrea Gordini, yang telah pun berjaya menamatkan saingan di peringkat pertama. Dan kita akan saksikan selepas ini. Ini pula kedudukan secara terperincinya kedudukan ataupun selaku Raja Pecut, Andrea Gordini setelah mengumpul 15 mata apabila menamatkan saingan di tempat pertama sebentar tadi. Jadi beliau akan menyarung jersey berwarna teal, jersey gabungan warna hijau dan juga warna biru. Jadi ini pula kedudukan pendaki Raja Bukit pula ialah Wang Meiyin setelah mendominasi 3 zon pendakian yang telah mereka harungi sebentar tadi. Jadi Wang Meiyin di tempat yang kedua Lo Shikyong. Manakala kita akan lihat pula siapa yang akan menyarung jersey warna putih iaitu selaku terbaik Asia, Wang Meiyin dari Hengxiang. Serta kita akan saksikan pula selepas ini pelumba yang akan menyarung jersey kuning iaitu selaku individu keseluruhan, Wang Meiyin, Afiq ataupun adik Husaini sebenarnya di tempat yang kedua untuk kedudukan terbaik Asia. Itulah setakat ini dan ini kedudukan secara keseluruhannya untuk pasukan setelah mereka mengharungi 166.6 km. Bardiani CSF mendahului setelah mengumpul 13 jam 17 minit dan juga 57 saat secara keseluruhannya membabitkan 6 pelumba bagi setiap pelumba buat setiap pasukan. Jadi sekali lagi keputusan penuh telah kita ketahui dan kita akan saksikan selepas ini bagaimana upacara penyampaian hadiah akan dilakukan di Pekan Baling. Dan apa yang telah pun kita perhatikan dalam perlumbaan peringkat pertama ini, ia adalah satu permulaan yang cukup baik buat Andrea Gordini yang mana beliau sekali lagi melakukan seperti mana telah pun dilaksanakan pada edisi lalu, yang mana pada musim 2015 yang mana permulaan stage peringkat yang pertama juga Andrea menguasainya, yang mana lokasi di Langkawi dengan menewaskan pelumba yang tidak dapat kita lihat kelibatnya pada edisi kali ini iaitu Caleb Ewan kerana pasukan Orica Greenwich tidak sama-sama untuk menyertainya pada edisi ke-21. Dan selepas itu juga pada peringkat yang kedua tahun lalu juga Andrea turut memenanginya perlumbaan dari Alostar ke Sungai Petani, dan secara keseluruhannya setelah berakhir pada edisi ke-20 2015 yang lalu, Andrea mengumpul 4 kemenangan bagi 4 peringkat sebenarnya. Selepas Alostar, kemudian Kota Baru ke Kuala Berang dan yang terakhir perlumbaan di peringkat yang ke-8 Kuala Kubu ke Kuala Lumpur. Jadi kita akan sekali lagi kembali ke lokasi iaitu di Baling untuk melihat terkini sebelum bermulanya upacara penyampaian hadiah. Kita kembali bersama dengan Rasti dan juga Musari. Silakan. Baik, kita kembali semula ke Baling untuk menyaksikan upacara penyampaian hadiah yang akan disampaikan sebentar nanti kepada para pemenang. Dengan 4 jersey telah pun kita ketahui, tetapi yang lebih menarik untuk diperkatakan apabila kelibat para pelumba menuju ke garis penamat dalam 500 meter terakhir dengan aksi yang begitu hebat dan menebarkan, begitu dramatik, di mana akhirnya buat kali ke-19 Andrea Gordini sekali lagi naik ke podium tertinggi untuk menamatkan peringkat yang pertama Letup di Langkawi 2016. Jadi selain itu, kalau kita boleh katakan Musari, di mana di sini terdapat sebenarnya insiden seorang pelumba yang berada di sebelah kiri sekali di kaca TV anda yang terjatuh ketika itu dalam usaha untuk melakukan ataupun mengelak daripada mengenai di bahagian penghadang di sebelah kiri. Sambil sekarang ini diperhatikan dengan kedudukan para pelumba, di situ juga terdapat insiden membabitkan seorang pelumba dari Bardiani yang terjatuh. Itulah yang boleh dikatakan mungkin dari sudut ini lebih jelas. Dan sekali lagi menuju ke selekor terakhir, kita melihat Green Brown berada di tempat yang pertama sambil diikuti oleh seorang pelumba daripada pasukan lain dan juga pasukan Braden Jones di tempat yang ketiga ketika ini. Andrea Gordini di tempat yang keempat. Dan pada ketika 200 meter menuju ke garis penamat, Andrea Gordini di tempat yang kedua sebelum meminta sekaligus sekarang dapat dilihat bagaimana pelumba dari Skydive mula kurang kejutannya. Dan Andrea Gordini di sini melakukan pecutan dan seterusnya menamatkan saingan di tempat yang pertama sambil diikuti oleh pelumba dari pasukan Drapek, iaitu
pelumba yang berjaya menamatkan perlumbaan di tempat yang kedua, Brenton Jones. Sambil itu di tempat yang ketiga ialah pelumba dari pasukan Skydive Dubai yang berada di tempat yang ketiga, Andrea Pagliani. Jadi sekali lagi Musairi, kalau kita lihat, yang menarik untuk diperkatakan ialah kedudukan Andrea Guardini. Beliau tidak ada lead out rider, tetapi beliau bijak untuk berada di belakang pelumba yang bertindak selaku lead out rider. Beliau mengambil kesempatan itu, pelumba lain selaku lead out beliau. Kita dapat lihat di mana Andrea Guardini pernah dikalahkan oleh pelumba daripada Belkin satu ketika dulu, itu yang lead out mereka juga Graham Brown. Dan pada kali ini daripada pasukan Drypack, iaitu Theo Boss sebelum ini di pasukan Belkin. Dan tahun ini daripada pasukan Drypack juga lead out mereka adalah Graham Brown. Jadi dia sudah pun mengetahui di mana Graham Brown ini memang cukup pakar dalam menjadi lead out untuk menarik pelumba pakar pecut mereka. Jadi dia mengambil kesempatan tersebut bersama dengan pasukan Drypack di sekitar 2 atau 3 kedudukan di belakang, dan terus memintas terlebih dahulu sebelum Brenton Jones terlebih dahulu keluar daripada belakang lead out mereka, kerana untuk memastikan dia terlebih dahulu sampai, seperti Andrea Guardini sebentar tadi memintas juga pelumba daripada Skydive Dubai. Okey, kenapa tidak Graham Brown sendiri berusaha untuk melakukan pecutan terakhir? Apakah itu sebenarnya kepakaran beliau? Ya, Ataupun kekuatannya tidak mampu lagi untuk melakukan pecutan di saat akhir? sebenarnya kalau kita lihat sebentar tadi pun Graham Brown sebenarnya dia boleh sprint. Dia asalnya pelumba daripada track, itu dalam acara 4 km team pursuit, dan beliau sebenarnya boleh sprint di peringkat akhir, tetapi dia mungkin ditugaskan oleh daripada pasukannya ataupun director sport mereka ataupun manager mereka untuk melakukan, untuk mendidik ataupun menerajui pasukan mereka daripada pasukan Drypack daripada Australia ini. Jadi itulah sambil kita melihat peringkat kedua esok, 159.8 km bermula di Sungai Petani sebelum berakhir di Georgetown, dan mereka akan melalui jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim, sebelum menamatkan saingan peringkat kedua dengan terdapat kom yang pertama di balik pulau, dan seterusnya kom kedua di Teluk Bahang, dan seterusnya melalui Jalan Batu Peringgi sebelum menuju ke garis penamat di Georgetown. Jadi inilah profil perlumbaan laluan peringkat kedua yang akan bermula esok, 159.8 km. Jadi 3 zon kalau kita nak perkatakan untuk esok, sebelum kita melihat pencapaian hadiah dengan 3 zon pecutan awal dan 2 pendakian sebelum menamatkan saingan. Jadi apakah strategi sebenarnya untuk pasukan-pasukan? Bagi saya besok ini adalah boleh ditumpukan kepada pelumba-pelumba pendaki sebenarnya, ataupun pelumba-pelumba yang prospek kepada secara keseluruhannya 8 peringkat nanti. Jadi besok ini adalah cukup mencabar sebenarnya, walaupun dapat dilihat hanya kategori 4 dan kategori 3 bagi zon pendakian, tetapi laluan ini adalah laluan yang boleh dikatakan agak sukar, walaupun ketinggiannya tidak seberapa. Cuma laluan tersebut dia cuma hanya keadaan menegak laluan tersebut sebelum mereka memasuki ke Batu Peringgi, dan 3 zon pecutan hanya boleh dikatakan pelumba-pelumba pakar pecut saja ataupun sesiapa saja. Baiklah, itulah pendapat Musari tentang peringkat yang kedua. Jadi sampai di sini kita bersiaran secara langsung kembali semula bersama Azlan Mubin di studio IBC. Terima kasih dan juga Musairi Musa. Maka selesailah sudah saingan peringkat yang pertama ini, dan sekali lagi saya nak kongsikan kepada anda di tempat yang pertama dimiliki oleh Andrea Guardini dari pasukan Astana Pro Team. Di tempat yang kedua pelumba dari Drypack Professional Cycling Brenton Jones, dan pelumba di tempat yang ketiga Andrea Pagliani dari pasukan Skydive Dubai Pro Cycling Team. Dan esok sementara ini mereka akan berehat kerana esok akan memulakan saingan peringkat yang juga getir. Peringkat akan memulakan saingan di Sungai Petani, berakhir di Pulau Pinang. Jadi esok orang Penang hampa bersedialah besok, kerana sudah lama tidak berada dalam lokasi untuk saingan Letuh di Langkawi ini, kerana kira pada tahun 2004 merupakan destinasi terakhir yang berakhir di Pulau Pinang. Jadi esok secara keseluruhannya 159.8 km yang akan membabitkan 3 zon pecutan dan juga 2
pendakian di penghujung sebelum menamatkan saingan di Pulau Pinang di Georgetown. Jadi kepada anda yang ingin mungkin melihat gambaran untuk peringkat pertama, anda boleh bersama kami pada malam nanti 11 malam untuk highlight secara keseluruhannya peringkat pertama, dan esok secara langsung tepat jam 12 tengah hari untuk peringkat yang kedua. Jadi sekian daripada saya, Azlan Mubin. Salam hormat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.